Susulan kejadian seorang lelaki orang asli maut dibaham harimau dalam kejadian di Kampung Sau dekat Pos Bihai di Gua Musang pada 7 Januari lalu, terdapat persepsi segelintir masyarakat menganggap harimau Melaya akan menyerang dan membaham manusia jika terserempak. Bagaimanapun perkara itu dinafikan Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani, yang berkata haiwan berkenaan tidak akan mengancam manusia kerana itu bukanlah sifat sebenar Pak Belang. Ikuti laporan disediakan wartawan Ikram Rosli. Muhammad Hafid berkata, sumber makanan utama harimau Malaya ini adalah hidupan liar di dalam hutan seperti babi hutan, rusa, kijang dan sebagainya, sekaligus membuktikan manusia bukanlah makanan haiwan ini. Dari segi pergerakan pula, ia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak 10 hingga 20 km. Pada peringkat awal dia akan lari dah sebenarnya. Dia takkan menghampiri manusia dalam hutan ni. Kecuali lah kalau kata dia terkejut, dia tiba-tiba terserempak. Sebab dia ada bau kita pun dia lari dah sebenarnya. Dan biasanya harimau ni akan menyerang manusia jika berlakunya dia ada anak, dia dah kecederaan. Itu pun dia menyerang manusia sebab sebagai sumber makanan lah. Kalau kata betul-betul dia terpaksa, kebetulan kita lalu kat tempat tu, biasanya harimau macam tu lah sebenarnya. Kalau ikut dia punya perangai asal dia tu, dia akan lari. Dia daripada awal lagi dia takkan cuba serang manusia. Sebanyak 63 aduan diterima Perhilitan Kelantan berhubung harimau sejak tahun 2015 hingga 2021 dan tiada kes kematian manusia akibat dibaham harimau direkodkan dalam tempoh tersebut. Antara aduan diterima daripada penduduk seperti terserempak dan bunyi ngauman harimau dengan 18 aduan paling tinggi dicatatkan pada 2017, diikuti tahun 2020 11 aduan dan tahun lalu 10 aduan. Sementara itu, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Aman Nia Abdullah tampil menjelaskan dakwaan sesetengah individu yang mengatakan harimau berkeliaran di penempatan orang asli di Gua Musang 2 minggu lepas berpunca daripada aktiviti pembalakan adalah tidak benar dan tidak boleh dikaitkan sebagai faktor utama. Saya nak betulkan persepsi sebab bila apa ini kerana pembalakan, bila banjir kerana pembalakan. Itu yang tidak betul tu. Mungkin contributing factor sebahagian daripada sebab boleh jadi mungkin kita boleh bincang kemungkinan, tapi kita letak 100% pada pembalakan ni memang tidak betul lah. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Konservasi Perhilitan Datuk Fakrul Hatta Musa baru-baru ini berkata, sejak 2011 hingga 2020, sebanyak 37 kes melibatkan harimau Malaya mati akibat aktiviti pemburuan haram. Antara rampasan yang diperolehi melibatkan 4 ekor harimau Malaya yang mati, 4 ekor masih hidup, 355 keping kulit harimau, 42 bahagian badan yang telah dibungkus, 19 rangka tulang, 213 gigi taring dan 546 kuku haiwan tersebut. Bunyi ngauman atau terserempak dengan harimau Malaya, pastinya kita akan merasa takut kerana itu adalah sifat semula jadi manusia. Tetapi harus diingatkan, perangai asal harimau Malaya bukannya menyerang atau membaham manusia sekiranya Pak Belang ini tidak diganggu. Selamatkan harimau Malaya kerana ia adalah ikon dan lambang negara. Laporan Ikram Rosli bersama juru kamera Nik Muhammad Sul Hafiz bernama TV Kota Baru Kelantan.